Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, muslimin muslimat di mata Allah sekalian. Marilah sama-sama kita mulakan majlis ilmu kita dengan bacaan umum kitab Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, apa khabar semua? Masya Allah. Ada ramai sahabat-sahabat di FB dan juga di IG. Tengah hari kan, patutnya kita mula 2.30, lambat sikit ya. Masya Allah. Ada Rashidah Ayan, ada Hasmayati, Rashidah Nayan. Syukur, alhamdulillah. Sahabat-sahabat di FB pula tak bergerak ni, komen di FB ni. Terima kasih ya, tengah-tengah hari ni masing-masing okey baru bergerak. Ada Nadia Kamilia. Masya Allah, alhamdulillah, semuanya dalam keadaan yang baik insya-Allah. Dalam apa jua keadaan, mudah-mudahan kita dalam keadaan yang tenang, kuat. Tak bergerak pula Syira, kena bagi tak apa. Zuhrin, Putih Teddy. Siapa lagi? Iyam Syamihat. Dan semuanya lah yang hadir. Salam Ustazah daripada JB. Subhanallah. Alhamdulillah. Okay, sahabat di FB. Suiya, Noni Ahmad, Nurhamiza, Bro Nasir. Respect waktu tidur ni, tahniah yang dengar. Masya Allah, terima kasih Bro Nasir. Kan, Ustaz Nasir dan isteri tercinta. Betul, waktu tidur ni dia kata tahniah kepada yang mendengar. Memang sedap tidur masa ni. Sarina Wahab, Nabsia Ismail, Nur Hasnah. Kau duduk kat rumah lah, memang tidur. Tak pejabat tak tidur lah. Ruziana, Eni Sutini, Mak Ngah Auf, Nur Azian, Nur Haizan, Azman Suria, Hamidah Omar, Rahayat Yusof, Nik Nur Syafiqah. Dan sambil kerja nak dengar ceramah Ustazah. Okey, insyaAllah. Sambil-sambil ya kita. Ada problem tadi. Ya. Jangan kata kamu Ustazah tak gerak. Okey. Alhamdulillah, muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Perkongsian kita pada petang ini bertajuk Wanita Dambaan Syurga. Wanita Dambaan Syurga. Masya Allah, tajuk yang sangat indah. Ia soalannya khusus untuk para wanita yang ingin menjadi wanita dambaan syurga ataupun disebut sebagai wanita bidadari di syurga, ahli syurga di kalangan wanita. Jadi ini adalah berkenaan dengan kita. Dan tak salah kan Bro Nasir nak tetap duduk dengan isteri, orang lelaki dengan sama, sebab anda hidup dikelilingi seorang wanita. Daripada ibu, ada adik-beradik mungkin wanita, anda akan kahwin dengan wanita. Dan insyaAllah esok akan dikurniakan anak-anak di kalangan perempuan. Jadi sebenarnya wanita sentiasa berada di sekeliling kita. Kita tak boleh lari hidup daripada wanita. Masya Allah. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Perkongsian pada petang ini 2.30 hingga 3.30. Ada lebih kurang dalam 40 minit lagi. Penganjurnya adalah
Dewan Muslimat PAS kawasan Tambun. Masya Allah. Hari itu tak silap dengan Dewan Muslimat PAS. Adalah. Sebenarnya ada daripada wakil yang lain. Kali ni Dewan Muslimat PAS kawasan Tambun. Tambun ni Perak. Tambun Perak. Okey, Puan Yusmaliza binti Yusof. Terima kasih yang saya hormati. Yang dimuliakan Puan Yusmaliza binti Yusof, Ketua Muslimat Dewan Muslimat PAS kawasan Tambun. Seterusnya Puan Karmila binti Nan, Timbalan Ketua Muslimat Dewan Muslimat PAS kawasan Tambun. Seterusnya Puan Nur Izzati binti Muhammad, Ketua Lajnah Penerangan Dewan Muslimat PAS, merangkap pengarah program Pesona Wanita Solehah. Ini tajuk di bawah program ni, ada di bawah program Pesona Wanita Solehah. Seterusnya ahli jawatankuasa program, semua AJK, Dewan Muslimat PAS kawasan Tambun, semua peserta muslimat dan wanita kawasan Tambun, muslimin-muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi kita sekarang bersiaran langsung secara serentak di FB Live DMPK Tambun dan juga melalui page Ustazah Asma Harun dan juga melalui IG Ustazah Asma Harun. Masya Allah. Jadi terima kasih pada pihak penganjur kerana menganjurkan majlis ilmu yang sangat baik. Mudah-mudahan Allah limpahkan kurniaan, kesihatan, kebahagiaan, ketenangan kepada pihak penganjur. Masya Allah. Mudah-mudahan kita semua boleh menyokong kepada apa jua aktiviti yang dianjurkan oleh pihak penganjur. Sebab apa yang dibuat pertubuhan-pertubuhan seumpama ini, kan, pertubuhan, persatuan atas nama apa pun, semuanya bertujuan dengan kebaikan. Masya Allah. Jadi kita boleh follow ya di MPK Tambun, boleh tengok aktiviti apa ada di sana, apa ilmu yang kita dapat, apa manfaat yang kita boleh berikan, berkongsi dan sebagainya. Okey, muslimin muslimat sekalian, para wanita-wanita yang solehah, wanita-wanita yang indah, wanita-wanita bakal bidadari di jannah. InsyaAllah, tuan-puan dimati Allah sekalian, saya nak mulakan dengan persoalan. Saya juga wanita, anda juga wanita. Subhanallah. Syira juga wanita. Tudung sama pula kita hari ni. Masya Allah. Mustard. Ini tudung by galeri Ustazah Asma ya. Okey, kita semua wanita. Wahai para wanita sekalian, apa sebenarnya yang kita cari dalam hidup kita? Boleh tak tuliskan soalan tu? Bukan tulis soalan, tuliskan jawapan. Wahai para wanita sekalian, apakah yang kita cari dalam hidup? Boleh tak tulis, saya nak baca sikit. Mungkin boleh tulis, Ustazah, apa yang saya cari dalam hidup saya ialah bla 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 bla, kan? Dan mungkin kita akan dapat 100 jawapan yang berbeza. Apa sebenarnya yang kita cari dalam hidup kita? Kita cari ketenangan. Dan sejauh mana kita berusaha untuk dapat ketenangan tersebut. Saya cari redha Allah. Baik, adakah kita dah buat langkah-langkah untuk cari redha Allah? Ustazah, saya cari seorang suami. Okey, umur berapa? Dah 30, kan? 25. Hidup saya, ya, ada yang tulis ketenangan. Ada yang kata, Ustazah, saya cari redha suami. Ada yang tulis, saya cari redha Allah. Ada yang cari redha Allah dan redha suami. Lagi, Ustazah, apa tanda kalau kita mimpi sudah kahwin? Okey, jap. Ini soalan daripada Maya Hush, kan, nampak macam perempuan. Apa tanda kalau kita mimpi kita dah kahwin? Okey. Cari ketenangan dengan family, mencari cara untuk meraih cinta Allah dan Rasul. Saya cari suami yang boleh bimbing. Saya save lah ini, boleh. Okey, lagi, apa lagi? Cari ilmu. Saya cari ilmu, Ustazah. Kan? Apa yang saya cari ilmu. Okey, apa lagi jawapan di FB? Sama, lebih kurang ya. Nuraini Rahmat kata, okey. Bagus ni, tahu tak? Nuraini Rahmat buat apa? Dia tag ramai kawan-kawan ni. Supaya hadir sama. Okey, boleh tak? Seorang tag seorang, ajak datang. Seorang tag seorang pun jadi. Tapi Puan Nuraini ni dia tag ramai ni. Masya Allah, supaya lebih ramai yang hadir sama. Terima kasih banyak. Dia tak bergerak kan? Tajuk wanita. Tajuk wanita dambaan syurga. Wanita dambaan syurga. Ada yang cari sabar sebagai isteri dan ibu. Itu yang dicari tu, kekuatan untuk sabar. Saya cari kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Saya cari ilmu dan redha Allah juga suami. Saya cari semua, dunia dan akhirat saya nak. Betul. Memang betul lah. Kita nak dua-dua.
Masya Allah. Okey, ada yang tag tu. Terima kasih banyak. Baiklah. Muslimin, muslimat, sahabat-sahabat sekalian. Kalau orang tanya saya pun, saya cari apa sebenarnya dalam hidup? Ya, mungkin saya akan jawab, saya cari ketenangan. Saya nak cuba kehidupan yang tenang. Okey, masuk ketenangan tu luas. Apa maksud Ustazah tenang? Ustazah dapat jumpa tak tenang? Ya Allah, tak tahulah tuan-puan sekalian. Saya rasa macam kehidupan yang sangat sibuk, yang terkejar-kejar, sibuk, terlalu banyak benda nak urus, terlalu banyak benda nak handle, terlalu banyak benda nak fikir. Saya rasa, adakah bermaksud hidup saya tak tenang? Adakah apabila saya tak sibuk, saya hanya uruskan fokus pada keluarga dan saya fokus kepada maksudnya satu kerja saja, adakah saya akan tenang? Persoalannya. Mungkin kerana kita disibukkan dengan perkara yang banyak, jadi kita tak sempat nak buat maksiat contohnya. Kita tak sempat nak buang masa, maka itulah hakikat ketenangan. Masya Allah. Tuan-puan dimati Allah sekalian, jika dalam kehidupan kita seharian, ada waktunya saat kita berzikir kepada Allah, kita dapat capai satu suasana yang tenang, damai. InsyaAllah kita sebenarnya ada memiliki jiwa yang tenang. Maksud saya, kita kan sibuk. Kita tak boleh nak, okey, saya nak berhenti kerja, saya tak nak buat dah ni, saya tak nak buat tu, saya nak berhenti ceramah, saya tak nak urus tu sebab saya nak cari ketenangan. Contohnya sebab kita rasa macam bila kita dah tak sibuk, tak kelang kabut urus banyak benda, kita akan lebih tenang. Tuan-puan sekalian, ramai orang kalah, orang yang lara, orang yang tidak tenang. Sebab apa? Dia kalah dengan waktu yang lapang. Bila dia ada kelapangan waktu, akhirnya waktu itu telah disia-siakan dengan melayan hiburan demi hiburan, dengan berjalan demi berjalan, dengan melancong demi melancong, dengan kesana ke sini. Yang akhirnya yang dirasakan ketenangan itu datang daripada kelapangan waktu pun tak dapat. Jadi tuan-puan sekalian, kita kena ajar dan berusaha diri kita. Dalam satu hari, ada waktu hening antara kita dengan Allah. Tak ada siapa-siapa. Bukan depan anak-anak, bukan ada waktu yang kalaulah ada waktu tu, 15 minit ke 10 minit pun tak apa tuan-puan sekalian. Ada waktu yang mana kita duduk, mungkin lepas zikir, lepas baca Quran. Tapi kalau kita kata, Ustazah tak boleh elak, saya duduk memang anak-anak, budak-budak memang keliling saya, tak apa. Tapi ada waktunya kita pun, Ya Allah, aku hamba-Mu, Ya Allah. Aku banyak dosa, Ya Allah. Aku banyak salah, Ya Allah. Aku nak jadi hamba-Mu yang baik, Ya Allah. Ya Allah, tolonglah aku, Ya Allah, nak jadi isteri yang baik. Tolonglah aku, Ya Allah, nak jadi ibu yang baik. Aku lemah, Ya Allah. Ya Allah, tuan-puan sekalian. Itu, tuan-puan boleh buat, cuba praktis. Ada waktu yang hening, sebab kadang-kadang masa solat pun kita susah nak khusyuk. Nak dapat tenang waktu solat tu pun payah. Maya dengan fikir macam-macam. Tapi kalau dapat khusyuk dalam solat, itulah saat ketenangan. Apakah maksud ketenangan? Itu dalam firman Allah. Allah sebut apa? Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Hanya saja dengan kamu mengingati Allah, jiwa kamu akan tenang. Jawapan tu dah solid. Tak perlu bincang, tak perlu bahas. Di manakah punca ketenangan? Kita boleh sebut punca ketenangan daripada seorang suami yang baik, kita jadi tenang. Daripada anak-anak soleh-solehah, kita jadi tenang. Okey, daripada rehat. Saya tenang Ustazah, bila saya masak, saya rasa tenang. Oh, bila saya menanam, saya rasa tenang. Tuan-puan sekalian, itu betul. Tapi itu ketenangan sementara. Ia bersifat sementara, tuan-puan sekalian. Dan ia boleh berubah-ubah. Bila suami tak memberi ketenangan, kita dah tak tenang. Bila anak tak beri ketenangan, dia ada buat hal menyakiti hati kita, dah tak tenang. Bila pokok rosak ke apa ke kan, dah tak tenang. Bila masak tu dalam keadaan marah, dah tak tenang. Tetapi Allah SWT berfirman, Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Hanya saja dengan kamu mengingati Allah. Bizikrillah. Kamu berzikir, kamu ingat, kamu betul-betul macam ada connection direct dengan Allah, tatma'innul qulub, jiwa kamu akan tenang. Subhanallah. Sebab itu, tenang ini perkara yang paling mahal. Tak boleh dijual beli.
Kalau ada orang jutawan, ada duit 10 juta, saya nak beli tenang. Doktor, saya nak beli tenang. Ada tak? Saya bayar 10 juta. Beri sesuatu perkara benda yang akan menenangkan saya. Tuan-tuan sekalian, tenang itu di mana? Di hati. Tenang itu di hati. Hati itu milik siapa? Miliknya Allah. Hati itulah tempatnya jatuhnya ketenangan. Walaupun saat itu kita dalam keadaan masalah, dalam ujian, dalam musibah. Tetapi kerana kita ada satu perkara manpower kita, switch utama kita, zikrullah, kita akan boleh memiliki jiwa yang tenang. Allahu Akbar. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Hanya saja dengan kamu mengingati Allah, jiwa kamu akan tenang. Ada orang tanya, Ustazah, saya zikir tapi tak tenang juga. Saya kata teruskan berzikir hingga tenang. Dah zikir banyak dah, tak tenang juga. Berzikirlah hingga kamu faham apa yang dizikirkan. Dan berzikirlah dengan jujur pada Allah. Berzikir tu dengan kena jujur. Kena jujur dengan Allah. Kena jujur. Sebab kita jujur ke tak jujur ke, kita terus serang ke tak terus serang ke, Allah memang tahu semua isi hati kita. Allah maha mengetahui. Dalam firman Allah banyak sebut. Allah maha mengetahui apa yang terkandung dalam isi hati kita. Allah maha mengetahui lebih daripada kita tahu. Sebab kita kadang-kadang tak kenal diri kita. Tak kenal diri kita ni. Kenapa aku macam ni? Kita tanya kan. Ya Allah, aku tak tahulah kenapa aku susah hati. Kenapa? Tapi Allah ada jawapannya, tuan-puan sekalian. Masya Allah, Allahu Akbar. Sebab itu, bila Allah berfirman, Ala, sesungguhnya, bizikrillahi. Hanya senya, Allah tu hanya senya, sesungguhnya. Ala bizikrillahi. Dengan kamu menyebut Allah. Dengan kamu mengingati Allah. Tatma'innul qulub. Jiwa kamu akan tenang. Masya Allah. Bahkan saat kamu diuji kehilangan semua benda yang kamu rasa membahagiakan kamu. Kamu hilang kawan, mungkin hilang pasangan, hilang itu. Tapi, ia tetap boleh berikan kamu ketenangan kalau ada hati itu connection dengan Allah. Dan bahkan ada orang ada semua, tapi dia tak dapat ketenangan. Ketenangan apa tu? Rasa cukup, rasa bahagia, rasa tenang lah tuan-tuan sekalian. Tak nak describe rasa tenang. Jadi, kita tak dapat tidak, wahai para wanita dambaan syurga sekalian. Wanita dambaan syurga ni, ciri-cirinya adalah wanita yang mempunyai, ya dalam solat pun fikir yang lain. Betul kan? Masya Allah. Tuan-puan dimati Allah sekalian. Jadi, Ustazah, saya suka marah-marah, saya emosi apa semua, macam mana tu Ustazah? Tak apa tuan-puan sekalian. Itulah ujian kita. Itu semua struggle kita nak hadapi situasi-situasi tu. Kita emosi, kita jatuh, kita down, kita sedih dan sebagainya. Kan, kita marah. Subhanallah, kita kena tempuh perjuangan tu. The battle tu, kita kena tempuh. Tapi, sahabat-sahabat, kena latih diri, ada waktunya. Kadang-kadang tu mungkin ada waktunya tu kan. Memang bercakap dengan Allah. Walaupun kadang kita doa, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, ambil dosaku, ambil dosa buat aku. Nampak tak? Dia macam hanya sebut. Tapi bukan sampai ke hati. Tapi ada waktunya. Ya Allah, aku buat salah Ya Allah. Aku tahu aku salah Ya Allah. Tolong aku perbetulkan kesilapan aku ini Ya Allah. Ya Allah, Ya Allah, Engkau maha melihat. Hamba-Mu itu telah menyakitiku. Engkau maha melihat dan Engkau maha mengetahui semuanya, Ya Allah. Bantulah aku, Ya Allah. Tolonglah aku, Ya Allah. Macam tu kan. Luah. Kadang-kadang tu kan, dia datang dalam keadaan yang simple saja. Tak perlu beria, ambil wuduk, adat kiblat, solat, 2 rakaat, baca Quran, tak. Kadang ia datang immediately, rasa lemah. Dan tolong guna poin rasa lemah itu untuk menguatkan hubungan dengan Allah. Sebenarnya bila kita berada di satu titik poin rasa lemah, rasa tak berdaya, rasa tak boleh buat apa-apa, rasa macam tak ada pilihan lain melainkan hadap saja. Kan terpaksa ni. Masa titik lemah tersebutlah kita kena kuatkan hubungan dengan Allah. Sebab masa kita berada di situasi yang kuat, kita susah sebenarnya nak betul-betul bergantung kepada Allah. Saat semua ada, semua okey, semua beres, semua ni, masa tu nak minta, Ya Allah, tolonglah aku. Dan kadang kita tak perlu pertolongan. Tetapi saat kita berada di titik yang lemah, kita terduduk, kita sedang sedih, kita sedang kecewa, Masya Allah, ketika itulah kita kuatkan dengan munajat pada dia. Kalau tak, bahasa-bahasa biasa, luahan biasa. Siapa yang melatih diri macam tu, dia akan mula rasakan dia ada satu sumber ketenangan yang sebenar. Bila ada masalah, ada ujian, dia terus, Ya Allah, sakitnya hati ni, Ya Allah.
Ya Allah sakitnya. Tapi kadang-kadang kita ni, ya Allah sakitnya hati aku ni, ya Allah. Ia bukan munajat tau. Dia sebenarnya sedang menyebut saja, macam main-main je sebut nama Allah. Tapi kita kena sebut, ya Allah sakitnya, ya Allah. Engkau mengetahui betapa sakitnya aku ini, ya Allah. Dan masa sebut tu tuan-puan sekalian, Masya Allah, kita akan rasa sesuatu yang mana Allah berikan ketenangan, Allah berikan kekuatan. Allah boleh beri immediately. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Sekiranya hamba-Ku bertanya kepadaku, wahai Muhammad, katakanlah aku sangat dekat. Ujibu da'wata da'i idza da'an. Sesungguhnya Allah akan memakbulkan permintaan orang yang meminta apabila dia meminta. Sahabat-sahabat, tuan-puan dimati Allah sekalian, sebab itu saya suka berkongsi sekali lagi, wanita-wanita, lelaki ke siapa ke, bila dalam keadaan kita sedih, kita buntu, kita kecewa dengan diri kita kecewa dengan orang lain, kita sebutlah kan firman Allah, kita baca firman Allah surah Ghafir ayat 44. Surah Ghafir ayat 44. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ufawwidu amri ila Allah. Daku menyerahkan urusanku ini kepada Allah. Urusan apa? Masalah ke, ujian ke, kesedihan ke, ketakutan, semua tu urusan. Umum, amri urusan. Urusan apa? Allah Maha tahu. Urusan apa kita nak serah pada Allah ni? Wa ufawwidu amri ila Allah. Innallaha basirun bil ibad. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui, sesungguhnya Allah Maha melihat bil ibad akan hamba-hambanya, keadaan hamba-hambanya. Ulang-ulang sampai rasa tenang. Allah tahu aku sedang takut ni. Ya Allah, insya-Allah kita terus rasa yakin Allah akan hindarkan daripada apa yang kita takuti. Apa yang kita bimbangi berlaku, insya-Allah tak berlaku. Allah Maha tahu apa dalam isi hati kita, tuan-puan dimati Allah sekalian. Masya-Allah. Sebab itu kita hakikatnya sebenarnya ada talian hayat the most powerful, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala yang ada semuanya. Tapi tak guna talian hayat tu. Kita cari talian-talian hayat yang rapuh. Manusia, benda-benda yang rapuh lah. Kalau buka Al-Quran pun kita rasa macam, kadang tu kan, bukan saya nak kata Al-Quran itu tak bagus. Al-Quran the best peringatan daripada Allah. Ada orang dengan baca Al-Quran, dia dah terus baca rasa tenang. Ada orang baca-baca tak dapat juga ketenangan. Baca, tutup Al-Quran pun, susah hati lagi. Macam mana ni? Susah hati, banyak masalah, banyak ujian. Tapi subhanallah, dia ambil masa sekejap, tarik nafas. Saya pun kadang-kadang guna teknik pernafasan. Tarik nafas. Wa ufawwidu amri ila Allah. Daku menyerahkan urusanku kepada Allah. Masalah ni, innallaha basirun bil ibad. Sesungguhnya Allah mengetahui keadaan hamba-hambanya. Allah Maha kenal kita. Allah tahu kenapa kita macam tu, kenapa kita macam ni. Kenapa, apa yang berlaku pada kita, Allah Maha mengetahui. Lepas tu kita ulang-ulang, kita akan rasa lega, insya-Allah. Subhanallah, muslimin muslimat di mata Allah sekalian. Itu sedikit mukadimah kepada wanita dambaan syurga. Ciri yang paling utama, tuan-puan sekalian, nak kata pertama ke-10 ke, tapi yang utama, antara ciri utama, dia mempunyai hati, dia mempunyai kata-kata, dia mempunyai ingatan yang eksklusif. Bukan wanita saja, lelaki pun. Dia ada waktu eksklusif dia dengan Allah. Wajib setiap hari kena ada waktu eksklusif dengan Allah. Ada yang kata, Ustazah, saya baca Quran tu lah eksklusif. Alhamdulillah. Baca tu dalam keadaan hadir tak hati. Dalam keadaan membuat-buat tak rasa cinta kepada Allah. Membuat tak rasa rindu kepada Allah. Alhamdulillah. Datang Ustazah rasa tu. Alhamdulillah. Itu momen dia. Ada orang, dia baca Quran tak rasa apa. Jadi, mungkin sebelum tidur. Ya Allah, hari ni aku macam menyesal, ya Allah. 2 jam tengok apa ni? 2 jam tengok, bukan 2 jam tengok movie. Ni, yang Squid Game. Tahu, Syirah tahu Squid Game. Saya duk tengok orang viral Squid Game. Tahu tak? Saya tengok. Bukan saya tengok bersungguh-sungguh. Saya nak tengok Squid Game ni cerita macam mana. Ada yang bagi komen gitu, komen gini. Tahu tak, mula-mula saya tengok, saya tu kata, astagfirullah, dahsyatnya cerita ni. Teruknya cerita ni. Adakah cerita ni yang kita nak tonton, yang kita puji, yang kita kata bagus, nak tontonkan kepada anak-anak? Kita kata anak-anak tak tengok. Ramai sangat orang tahu ni
Ramai sangat kanak-kanak tengok. Ramai sangat remaja tengok. Ngeri. Main bunuh, main tembak, macam tu je. Kan? Orang ni ada keluarga, orang ni ada adik, orang ni ada ni. Tembak. Tak ada belah kasihan. Astaghfirullahalazim. Tapi memanglah ada pengajar nak tunjuk manusia haloba hari ni. Manusia sebab duit sanggup membunuh. Manusia sebab ini. Lepas tu bila ada kematian seronok pula sebab duit bertambah. Lepas tu ada kata, it's a game saja. Tetapi game ini menggunakan manusia. Memang betul-betul manusia. Kalau kita tengok, main game kan. Main game. Dulu kan kita ada main game makan. Lepas tu mati kan. Lepas tu ada main tembak-tembak. Lepas tu yang kena tembak tu mati. Tapi game ni, Squid Game ni, betul-betul orang kena tembak, mati. Dengan tak ada belah kasihan, dengan ngeri. Astaghfirullahalazim. Rupanya, program macam ni, ataupun cerita macam ni, bukan sekali. Dah ada banyak juga. Tuan-puan dimati Allah sekalian. Masya Allah. Bayangkan ya, bila nak tidur, ya Allah, hari ni aku tengok 8 jam Squid Game. Nak habiskan tu. Dia satu jam setengah jam. Tak tahulah. Ya Allah, hari ni habiskan aku maraton, ya Allah, maraton. Maraton. Aku maraton, ya Allah. Nak sebut pun tak tahu, maraton. Aku maraton, ya Allah. Tahu tak? Dia macam ni tau. Tuan-puan sekalian, kita tahu kita lalai. Kita tahu kita gagal kawal masa. Kita tahu kita ada buat salah. Tapi kita menidakkan. Kita menidakkan dengan apa? Sedapkan hati. Alah, bukan selalu. Yang penting jaga solat. Yang penting malam baca al-Mulk sebelum tidur. Tuan-puan sekalian, ibadah is ibadah. Dosa is dosa. Buang masa is buang masa. Kita kena akui perkara tu. Subhanallah. Kenapa saya boleh cakap macam ni? Sebab saya pun lalui perkara-perkara yang sama. Yang kadang-kadang ada hari saya menyesali dengan saya buang masa dengan perkara-perkara yang saya rasa esok kalau Allah tanya, saya tak tahu nak jawab apa. Dan memang saya tak boleh tipu diri saya, apatah lagi nak tipu Allah. Jadi tuan-puan sekalian, macam mana kita nak tenang? Akui ngaku depan Allah. Ya Allah, banyaknya buang masa hari ni, ya Allah. Ya Allah, macam entahlah. Banyak borak, banyak tu. Ya Allah, kenapalah pergi shopping beli pula benda-benda yang membazir. Luah pada Allah tu kan. Ya Allah, ampunilah dosaku, ampunilah dosaku, ya Allah. InsyaAllah esok aku akan perbaiki. InsyaAllah esok aku akan perbaiki, ya Allah. Aku akan buat lebih baik. Ada barang-barang yang dah beli baru tu, yang lama kena sedekah. InsyaAllah esok sedekah, esok sedekah. Soalannya kita sebut. Masa kita buat macam tu, tuan-puan sekalian, kita akan rasa tenang. Macam kita settle dengan Allah. Tenang. Kita tidur pun, okey. Sebab kita dah minta ampun dengan Allah gini-gini dan kita niat untuk settle esok. Kalau kita mati, insya-Allah mati dalam keadaan kita taubat, kita menyesali perbuatan kita. Lepas tu esok kita ulang lagi, contoh kan. Taubat lagi, minta menyesal sungguh-sungguh dengan Allah. Allahu Akbar. Tuan-puan dan puan-puan sekalian, anytime dalam satu hari mesti ada satu momen kita dengan Allah, namanya munajat, yang betul-betul kita direct dengan Allah dan hati kita tu memang ada rasa. Kita boleh tahu rasa tu macam mana. Bila kita cakap daripada hati daripada Allah, kita akan boleh rasa apa yang berlaku. Allah berikan hati kita tenang, hati kita kuat. Bila hati itu tu betul-betul direct dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, muslimin muslimat dimati Allah sekalian, saya pegang satu buku Wanita Dambaan Syurga. Tebal. Boleh nampak tak ketebalan? Dia nampak tak? Ini 4 jari saya. Nak kata tebal. Sebab kadang tu kita tak nampak tebal tapi tak nampak tebal. Tajuk dia adalah Wanita Dambaan Syurga. Saya tak tipu tu sekarang. Tajuk kita apa? Wanita Dambaan Syurga. Memang sama betul-betul. Oleh Ustaz Muhammad Zudi Ahmad Khasasi, editor oleh Rohizi Rais, kata pengantar Dr. Zulkifli dan Ustazah Isfadiah. Dan menarik sangat, saya nak baca beberapa perkara tentang wanita dambaan syurga. Ya, ini ada topik kita. Tinggal lebih kurang 25 minit saja lagi. Sejuk lah. Boleh tutup lah aku aircon. Masya Allah. Okey. Muslimin, muslimat dimati Allah sekalian. Beberapa perkara, saya baca kata pengantar Sahibus Samahah, Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri. Cuba perhatikan kata-kata, ada penulisan Dr. Zul dalam ni. Dia kata, atas dasar ini, saya senaraikan hukum hakam Islam yang perlu diketahui.
oleh masyarakat dalam soal ini, yang pertama, kita harus faham Islam mengangkat darjat wanita dan menjadikan wanita setaraf dengan lelaki dari segi hak dan tanggungjawab. Kita kena clear, Islam adalah, subhanallah, Islam adalah satu agama yang telah mengangkat martabat wanita sama rata, bukan kurang, sama rata dengan hak dengan lelaki dari sudut hak dan juga tanggungjawab. Masya Allah. Jika nampak ada kurang dari satu sudut berbanding lelaki, akan ditop up satu sudut yang lain. Ramai wanita dia tak puas hati apa. Ustazah, kenapa kita ni ya? Kena muliakan suami, sikit suami, apa-apa suami, kena taat suami, ikut perintah suami. Habis tu kita ni Ustazah, kena apa ni, dia tak apalah, dia nak apa-apa. Lepas tu saya kata, baiklah kalau puan kata macam tu, bagaimana dengan anak terhadap ibu ayah? Oh, anak-anak kena utamakan ibu. Macam mana puan, kenapa puan cakap macam tu? Itu memang dah ditetapkan, hadis Nabi dah sebut. Kan ada hadis Nabi yang masyhur tu, yang mana bila ada seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kepada siapakah orang yang patut aku berbakti?" Nabi jawab, "Ibumu." Kemudian Rasulullah, "Ibumu." Kemudian Rasulullah, "Ibumu." Kemudian siapa Rasulullah? Barulah ayahmu. Maksudnya, dari segi kedudukan anak terhadap ibu ayah, antara ibu dan ayah yang diutamakan adalah ibu. Nombor 2, ayah. Ayah boleh tak puas hati? Ustazah, kenapa Islam macam ni ya? Padahal saya yang susah payah cari rezeki, saya pun bagi kasih sayang, saya didik. Tapi Islam meletakkan ibu nombor 1. Apa-apa muliakan ibu dulu. Kalau ibu, bapa ada minta sesuatu, tapi tak mampu nak penuhi kedua-dua, utamakan ibu dulu. Kenapa? Hati seorang ayah tak perlu jaga ke? Perlu, encik. Habis tu ni, bukankah encik dah dapat kedudukan yang mulia daripada seorang isteri? Manakala isteri pula, dia diberikan kemuliaan kerana sifat keibuannya melahirkan daripada anak-anak. Jadi adil. Dan memang macam tu pun fitrah. Fitrah yang Allah jadikan manusia, lelaki ni memang suka diutamakan oleh isteri. Kan? Bila isteri layan-layan dia, isteri hormat, lelaki akan rasa seronok. Berbanding jika anak yang melayani dia. Tapi ibu pula berbeza. Dia seronok sangat bila anak layan dia, bila anak hormat dia, bila anak jaga dia. Bila anak sekali dia rasa, oi seronok. Masya Allah. Dan Allah berikan keadilan itu kepada dua-dua. Dan tidak ada pun sesuatu yang berat sebelah. Baiklah. Dik, ambil cak telefon Ustazah. Saya nak jawab persoalan sikit ya. Wahai wanita dambaan syurga yang selalu keliru. Keliru di antara nak berbakti pada ibu ayah dan berbakti kepada suami. Mana lebih utama? Sebenarnya dua-dua utama. Dua-dua utama. Dua-dua kita boleh berbakti dan kita kena berbakti. Ustazah, adakah lepas kahwin semuanya suami saya memang tak perlu berbakti pada ibu ayah? Adakah bila ibu ayah ni, kan saya sakit hati-hati dia pun tak apa? Sebab sekarang ni syurga saya bawah suami? Jawapannya tidak. Syurga melalui redha ibu ayah kekal sampai mati. Bukan selepas kita nikah, syurga itu beralih kepada redha suami semata-mata. Jika ibu ayah kita juga kecil hati, sakit hati, kecewa dan sedih dengan kita, dibimbangi kehidupan kita dalam keadaan tidak diberkati oleh Allah. Okey. Soalan famous yang selalu ditanya, Ustazah, apa hukumnya saya nak balik rumah mak tapi suami tak bagi? Ustazah, suami saya tak izinkan. Ustazah, macam mana kalau saya balik ke rumah mak ayah senyap-senyap? Ustazah, macam mana saya bagi duit senyap-senyap? Sebab suami tak bagi kalau tahu saya bagi duit ke mak ayah. Saya macam berhelah, saya macam menipu. Saya bukan nak ajar supaya isteri ini tidak beradab dan tidak hormat suami. Tetapi kita nak kembali kepada ajaran Islam yang sebenar. Supaya tidak ada orang yang dizalimi dalam bab hak dan juga tanggungjawab. Tidak ada yang dizalimi. Dan soalan ni makin kerap sekarang ni ditanya. Persoalan apa? Iaitu persoalan, adakah boleh suami melarang isteri untuk menziarahi ahli keluarganya? Adakah boleh seorang suami menghalang isterinya untuk menziarahi ahli keluarganya? Ni suami tak izin, suami tak bagi. Mungkin faktor cemburu,
Mungkin adalah faktor suami ni ada masalah dengan ipar tu ke, ada masalah dengan bapa mertua ke, sampai isteri isteri jadi mangsa tak bagi. Okey, tuan-puan boleh cari jawapannya dalam Irsyak Fatwa siri ke-387. Adakah boleh suami melarang isteri untuk ziarahi ahli keluarganya? Boleh cari Irsyak Fatwa siri ke-387. Soalan, adakah boleh suami melarang isteri untuk menziarah ahli keluarga? Kalau saya belek, puan-puan nampak tak? Panjang. Saya dah baca dah semua. Sebab dah selalu orang tanya, panjang kan? Tuan-puan larat tak nak baca? Tak larat kan nak baca panjang? Okey, saya baca kesimpulan. Sebenarnya, kalau kita rasa tak mampu nak baca panjang-panjang, kita pula orang awam macam tak berapa faham, tuan-puan boleh terus pergi pada kesimpulan. Tapi eloknya baca semua. Tapi biasanya kesimpulan yang dibuat adalah merujuk dan mengambil pendapat yang kuat. Mengambil pendapat yang masyhur dan pendapat yang antara paling tepat dengan situasi semasa. Baiklah. Saya baca saja ni, saya tak tokok tambah. Kenapa, Dik? Bismillahirrahmanirrahim. Saya minum air sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-puan kena dengar juga sampai akhir. Kalau tak, salah faham. Okey, kesimpulan setelah meneliti perbahasan di atas perbahasan alim ulama mazhab ni, ulama salafi, ulama terdahulu, kemudian ulama salafi ni bermaksud di kalangan tabi'in yang kehidupan mereka 200 tahun dekat dengan Rasulullah. Lepas tu ulama kontemporari. Okey, kita tengok ya. Diharuskan bagi isteri untuk keluar menziarahi keluarganya sekalipun tanpa izin suaminya sekiranya ada hajat yang penting. Seperti menziarahi ibu bapanya yang sedang sakit atau memberi khidmat kepada mereka sekiranya mereka sangat memerlukan dengan tujuan untuk menyelesaikan hajatnya sahaja. Adapun pada keadaan yang lain maka ia tidak diharuskan kerana kewajipan isteri kepada suami adalah lebih besar daripada kedua orang tuanya. Nampak tak? Dua-dua kita jaga hak. Diharuskan bagi isteri, dibolehkan, maksudnya tidak berdosa, menziarahi keluarganya sekalipun tanpa izin suami. Suami cakap, saya tak izinkan awak pergi. Tapi pergi juga. Harus. Tak dijadikan berdosa. Lepas tu suami kata, berdosa kamu pergi. Hukum dosa, yang menetapkan suatu dosa atau tidak, syarak. Hukum syarak. Bukan isteri yang menjatuhkan dosa, bukan ibu yang menjatuhkan dosa pada anak. Tahu tak, berdosa buat macam ni kita cakap pada anak kan. Mana tahu yang berdosa rupanya kita, bukan anak. Apa yang anak buat tu betul, mungkin kita yang salah. Ataupun apa kesilapan anak bermula pada kesilapan kita. Sebelum tunding jari anak berdosa, rupanya kita yang berdosa dulu. Sebelum tunding jari anak derhaka, kita yang derhaka dulu. Kita tak tahu tuan-puan sekalian. Jadi bukan senang kita nak jatuhkan sesuatu itu berdosa tau. Kecuali benda yang jelas. Tak solat berdosa tu jelaslah. Kan tak puasa dosa, tak tutup aurat itu dosa. Kan itu jelas. Tapi bila berkaitan dengan perkara-perkara yang subjektif, jangan semudahnya letakkan itu dosa. Okey, kita tengok. Jadi seorang isteri, Ustazah, saya rasa takut, sedih bila suami kata berdosa, isteri derhaka. Saya kata, apa yang puan buat bukan derhaka. Sebenarnya puan membantu dia tak jadi suami yang derhaka. Tak jadi suami yang nusyus. Okey, dengar ya sampai sambungan. Diharuskan bagi isteri untuk keluar ziarah keluarganya sekalipun tanpa izin suaminya sekiranya, ini poin penting, ada hajat yang penting seperti ziarah ibu bapa yang sakit atau memberi khidmat kepada mereka atau beri khidmat kepada mereka. Khidmat contoh, ibu bapa ni nak kena pergi check up dan tak ada orang boleh bawa. Jadi isteri kena balik, hantar check up, lepas tu turun balik ke rumah. Dan pada hajatnya saja. Jangan pula lepas dah check up, bawa balik rumah, lepak-lepak, duduk lama-lama. Dah lah suami tak izin, maka itu tidak dibenarkan. Ni suami tak izin, mungkin ada isu apa-apa. Jadi balik juga, mak, saya ni minta maaf, saya kena. Buatlah alasan apa. Janganlah buat alasan, suami tak izin kan nanti mak rasa tak suka pula pada menantu dia. Jadi tuan-puan sekalian, dengan keperluan, dah settle keperluan, dah settle hajat, tengok ziarah mak sakit, duduk sekejap je. Okey mak, kami nak kena pergi segera ya. Moga mak sihat apa semua. Lepas tu baliklah. Jangan duduk lepak-lepak, siap tengok movie pula, siap makan-makan. Kan? Kalau mak suruh makanlah sikit, kita ambil syarat saja. Faham ya? Okey. Yang kedua, pendapat yang kedua,
Diharamkan bagi para suami melarang isteri mereka. Ini pendapat yang lebih tegas, yang lebih berat. Tadi tu kata harus isteri balik walaupun tanpa izin suami jika ada keperluan, dan untuk keperluan saja terus balik semula. Sebab hak suami lebih besar. Pendapat yang kedua, ini daripada kesimpulan. Diharamkan bagi para suami melarang isteri mereka untuk menziarah ahli keluarga tanpa sebab yang munasabah di sisi syarak. Kerana hal tersebut boleh membawa kepada terputusnya hubungan kekeluargaan. Adapun sekiranya larangan tersebut adalah khawatir akan mudarat ke atas isteri atau perkahwinan mereka, maka hal tersebut diharuskan. Wallahu a'lam. Subhanallah. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Pendapat yang kedua ni kata haram. Maksudnya berdosa seorang suami yang melarang seorang isteri untuk balik berbakti kepada orang tua dalam keadaan memerlukan, sama ada orang tua itu sakit ataupun memerlukan pertolongan tanpa sebab syarak. Tanpa sebab syarak. Dituliskan di sini tanpa sebab syarak. Yang munasabah di sisi syarak. Dia bukan munasabah dari sudut akal. Kan akal. Dia munasabah dari sudut syarak. Kalaulah dia kata ataupun ada sesuatu yang mudarat. Suami halang ni sebab satu mudarat, maka dibenarkan suami halang. Suami halang, suami kata kalau kamu balik ke rumah mak kamu, kan kamu kat sana kena dera nanti. Kamu dah lama sedera daripada kecil. Jadi abang tak izinkan kamu balik. Sebab abang tengok kamu bila balik rumah, kamu masih lagi kena pukul, kena bully. Jadi abang tak izinkan dah kamu balik rumah. Jadi dalam keadaan tersebut wajib taat sebab nak jaga mudarat. Ada juga suami kata, tunggulah hujung minggu balik dengan abang. Janganlah nak balik segera. Tahu mak sakit tapi abang tak boleh cuti. Nanti bahaya. Abang risau perjalanan apa semua-semua sekian-sekian. Jadi nampak tak apa yang suami halang itu berasas. Bukan suami tak bagi terus. Suami suruh tunggu sekejap. Lepas tu kemungkinan berlaku satu benda tak diingini. Na'udzubillah, janganlah salah menyalahkan. Kalau mak meninggal, abang tak bagi, abang tanggung. Janganlah sebut begitu. Kita tak tahu apa yang berlaku. Jadi tuan-puan dimati Allah sekalian, sebenarnya larangan kepada isteri. Saya baca lagi ni, Jabatan Mufti Wilayah ni. Untuk menzahir keluarganya, apatah lagi ibu bapa yang telah membesarkannya, bukanlah satu bentuk pergaulan yang baik. Kerana itu boleh menyakiti pihak isteri dalam keluarganya. Para suami seharusnya membantu para isteri untuk menyambung silaturahim dengan kaum kerabatnya. Kerana hal tersebut boleh memasukkan kegembiraan ke dalam hati isteri. Hal ini juga kerana menyambung tali silaturahim adalah sebesar-besar ketaatan kepada Allah. Semoga Allah memberikan kita semua kefahaman yang benar dalam beragama. Sebab itu tuan-puan sekalian, bila ada masalah rumah tangga yang tak boleh dapat solution tu mesti ada dalam syariat. Takkan ada masalah suami isteri ke masalah apa ke, bila rujuk Al-Quran, rujuk hadis tak ada jawapan. Mesti ada jawapan. Cuma manusia dengan hawa nafsu enggan mengikuti panduan syarak. Sebab apa? Ego. Ego. Tak nak tunduk, tak nak akui. Ya, aku salah. Ya, sepatutnya tak boleh. Subhanallah tuan-tuan, jika kita hidup berpandukan syarak, insya-Allah banyak masalah boleh diselesaikan. Banyak konflik boleh diharmonikan. Masya Allah. Sebab itu, bila kita pergi yang pertama ni, bila Dr. Zulkifli sebut, Islam mengangkat darjat wanita dan menjadikan wanita setaraf dengan lelaki dari segi hak dan tanggungjawab. Wanita ada hak dia terhadap ibu bapanya. Suami ada hak dia. Suami pula ada hak ke atas isteri. Isteri juga ada hak ke atas suami. Antara hak yang isteri perlu dapat pada suami, dilayan dengan baik. Diberikan keperluan, diberikan kasih sayang. Isteri pun sama, perlu berikan perkara yang sama. Jadi tak ada timbul isu dalam rumah tangga yang kena lebih suami. Suami lebih dalam beberapa perkara, isteri juga dilebihkan dalam beberapa perkara. Islam ada agama harmoni yang memberikan hak masing-masing secara adil. Subhanallah, Allahu Akbar. Jadi, wahai para suami, jika anda menjaga hati ibu ayah saja, sehingga tidak menjaga hati ibu ayah mertua, sebenarnya anda telah menghilangkan sumber keberkatan dalam rumah tangga. Kerana kedua-dua hati ibu dan ayah perlu dijaga. Kalau anda kata yang wajibnya mak ayah saya kena taat pada, sebab syurga saya di bawah mak ayah saya. Awak pula syurga di bawah saya, jadi awak kena taat saya. Saya pula kena ikut mak ayah saya. Mak ayah suami suruh balik ya rumah minggu ni. Okey, minggu depan balik. Setiap minggu Ustazah asyik rumah mak dia je. Lepas tu bila saya kata bila nak balik rumah mak saya, suami kata dah mak saya kan perintah, kita kan kena taat.
Saya panggil suami, saya kata encik. Sekarang encik adalah seorang lelaki yang waras, lelaki yang berakal, lelaki yang merdeka. Subhanallah. Jangan disebabkan permintaan yang melampaui batasan daripada ibu ayah. Permintaan yang melampaui batasan. Dia kata melampau ke? Encik ada tanggungjawab kepada isteri. Encik juga ada tanggungjawab kepada ibu ayah. Kalaupun tak seimbang, jangan keterlaluan. Jadi, encik sebagai lelaki sebenarnya perlu juga ada prinsip. Bagaimana encik nak jaga kedua-dua hati. Nak jaga hati ibu ayah kandung, nak jaga hati ibu ayah mertua. Kalau gila-gila ke, ataupun kalau yang ni bagi hadiah, yang sana pun kena bagi hadiah. Kerana apa? Saya ingatkan, hati ibu ayah di sana, doa mereka, kekecewaan, kelukaan mereka juga akan memberi kesan kepada rumah tangga encik. Akan bagi kesan juga kepada rezeki yang encik cari. Lapang ke, sempit ke dan sebagainya. Subhanallah. Jadi kadang-kadang tuan-puan dimati Allah sekalian, perkara begini kita perlu ingatkan dengan lemah lembut kepada para suami, kepada para isteri. Sama juga isteri. Kita jangan duduk fikir beri hadiah kepada mak ayah kita je. Sikit-sikit buat surprise, sikit-sikit buat COD pada mak ayah kita. Kita pun kena layan sama mak ayah mertua. Babang kita buat COD tak untuk mak ayah? Oh, mak ayah mana? Dua-dualah nak buat COD. Tak lah hari ni. Sana bagi, sini bagi. Saya rasa kalau isteri yang buat begini, suami juga ni. Kalau masing-masing pertahankan, itu yang akan berlakunya perpecahan. Subhanallah. Okey, prinsip yang kedua, perbezaan hak antara lelaki dan wanita dilakukan berdasarkan perbezaan semula jadi antara lelaki dan wanita yang tidak dapat dinafikan. Juga berdasarkan perbezaan peranan yang perlu dimainkan oleh mereka. Ia bertujuan memelihara hak yang telah diberikan kepada kedua-dua jenis. Masya Allah. Ramai yang petikaikan contoh. Ustazah, kenapa ya kalau bab faraid, anak lelaki dapat banyak 1/2. Anak perempuan pula kongsi ramai-ramai 1/6 kan. Kenapa? Padahalnya Ustazah, yang jaga mak ayah yang sakit tu anak perempuan tu. Ustazah, anak lelaki ni gini-gini, anak perempuan lah yang banyak gini-gini. Contoh kan? Masya Allah. Tuan-puan yang dirahmati Allah sekalian, persoalan tu banyak ditanya. Kenapa Ustazah? Macam soalannya nak bagi tahu Islam itu tidak adil. Berhati-hati kita. Jangan sampai terlintas hati kita betul-betul kata tak adil. Yang adilnya sama rata. Bila mak ayah meninggal, kalau ada anak 10 orang, bagi sama rata 10 orang. Bagi rata sama rata. Tuan-puan sekalian, sebenarnya kalau mula-mula bagi sama rata, lepas tu adik-beradik setuju, mula-mula ikut faraid, lepas tu adik-beradik setuju untuk sama rata, itu tak ada masalah. Tak bertentangan dengan syariat. Mula-mula ikut faraid, lepas tu dah tahu dah lelaki dapat berapa, perempuan dapat berapa. Lepas tu adik-beradik lelaki pun bincang, kata macam ni lah, kami rasa arwah mak tinggalkan ni, kami nak lepaskan bahagian kami, nak jadikan hadiah kepada adik-beradik. Kalau macam tu tak ada masalah, ia bukan menentang hukum faraid, tak. Jadi dia pun gabungkan balik, lepas tu bagi sama rata semua, tak ada masalah. Ataupun ada juga adik-beradik lelaki kata, kami dapat bahagian yang banyak ni, kami pun rasa tak sedar hati. Sedangkan kami tahu siapa yang paling banyak jaga mak ayah. Jadi kami nak bagikan sebahagiannya yang kami punya ni kepada sekian-sekian. Boleh tuan-puan sekalian. Bukan kata, kena ikut berdosa, tak. Maksudnya, kita tidak boleh menentang dan tak boleh rasa macam tak puas hati. Tuan-puan sekalian, orang lelaki yang bertanggungjawab, bila dia dapat harta faraid daripada keluarga dia, kita isteri boleh tumpang tak? Boleh. Kita ada hak ke atas harta tersebut. Kita ada hak. Sebagai isteri, kita ada hak juga. Tetapi, kalau seorang anak perempuan dapat hak, dapat harta daripada pembahagian mak ayah meninggal ke apa, dapat harta faraid, harta tu untuk kita saja. Suami tak ada hak terhadap harta tersebut. Kerana itu hak kita saja. Tapi bila suami dapat, kita ada hak juga. Nampak tak tuan-puan dimati Allah sekalian? Adilnya di situ. Dan time kalau berlaku kematian mak ayah dia, kan kita pun, seronoknya abang, banyak ya, alhamdulillah syukur, banyak bahagian abang dapat. Bukankah ketika itu kita gembira bila suami kita dapat lebih? Tetapi bila time kita dapat kurang dan adik-beradik lelaki dapat lebih, kita pula tak gembira. Tapi bila suami kita dapat lebih, kan kita happy. Itulah rezeki yang tak disangka-sangka. Bukan kata happy mak yang meninggal, tapi rupanya ada rezeki yang tak disangka-sangka. Lalu si suami ini, dia perlu berkongsi dengan isteri dan anak-anaknya. Subhanallah. Dan lelaki ni dia main peranan jauh lagi. Kalau ada adik-beradik yang susah, dia pun kena membantu.
Berbanding dengan peranan isteri, kena tu ada kewajipan. Tapi perempuan dia tak berdosa kalau dia tak tolong. Subhanallah, muslimin, muslimat di mata Allah sekalian. Jadi sebenarnya bila kita faham kenapa, barulah kita rasa, wah cantiknya Islam ni. Sempurnanya, adilnya. Masya Allah. Okey, yang ketiga, ni Dr. Zulkifli Al-Bakri tulis, tarikan semula jadi yang kuat antara wanita dan lelaki menjadi asas kepada hubungan antara mereka. Matlamat hubungan ini bukan sahaja untuk berseronok atau sebagainya, malah tujuan utamanya ialah untuk bekerjasama menjaga kelangsungan bangsa manusia dan juga bekerjasama memikul beban hidup. Subhanallah. Tuan-puan di mata Allah sekalian, Allah memang ciptakan manusia ada dua, lelaki, perempuan, untuk saling melengkapi dan saling memerlukan. Tetapi ada yang istimewa, ada wanita yang boleh hidup walaupun seorang diri sampai akhir kematian dia. Dan hidupnya bahagia, gembira, lapang dada, cukup. Ada juga lelaki yang begitu, sampai umur 40, 50, 60 bersendirian. Allah yang Maha Adil memberikan mereka kecukupan dengan cara yang berbeza. Dan ada manusia yang memang tak boleh hidup melainkan dengan adanya pasangan. Saat itu kita boleh tengok, lepas meninggal isteri, kahwin lagi. Lepas tu meninggal, kahwin lagi. Kita tak boleh kata, apalah dah tua-tua nak nikah lagi, kubur isteri merah lagi, lepas tu dah nak kahwin lagi. Tak boleh. Memang Allah ciptakan fitrah tu berbeza-beza. Bukannya semua, kalau semuanya fitrahnya tak boleh mesti nak kahwin juga. Bagaimana dengan mereka yang Allah uji dan daripada ujian tu sebenarnya Allah nak berikan kelebihan yang banyak. Bila mereka hidup di dunia tidak ada pasangan. Sebab itu kita bukan kata semuanya memerlukan, tetapi itu adalah satu ketetapan yang berbeza mengikut situasi. Jadi pada hari ini kalau kita jumpa ada orang kata, contohnya umur dia dah 35. Kau tak nak kahwin ke? Taklah, belum masa lagi. Kau ni apa belum masa? Kau tak rasa ke nak kahwin? Tak normal lah kau ni. Kau ni gini-gini. Kita tak tahu apa yang berlaku dalam hidup dia. Dan bagi kita tak normal, tapi bagi dia normal. Dan dia boleh bahagia sahaja dengan apa adanya. Memang sudah tentu ada ujian. Sudah tentu ada rasa sedih. Sudah tentu ada rasa lonely. Sudah tentu ada rasa, bestnya kalau ada isteri. Bestnya kalau ada suami. Bestnya kalau ada anak-anak. Tetapi banyaknya pahala sabar yang mereka tempuh setiap hari dengan berlawan dengan perasaan tersebut. Subhanallah, Allah Akbar. Tetapi Allah beri dia kekuatan yang luar biasa. Boleh tempuh hari-hari dengan senyum, dengan positif, dengan terus bangkit dan sebagainya. Masya Allah, tuan-puan dimati Allah sekalian. Masya Allah. Okey, kita sebenarnya dah habis. Saya nak beri sepitah lalu sahaja. Di antara yang dituliskan dalam buku ni, ciri-ciri wanita dambaan syurga. Yang pertama, menyenangkan apabila dipandang. Ciri-ciri wanita syurga bidadari kan? Kan kita kata bidadari kan indah-indah ni. Jadi, Masya Allah, Tabarakallah. Mungkin ada ramai juga kan saya yang masih lagi bersendiri. Masya Allah. Tapi saya jumpa ramai wanita hebat yang bersendiri, lelaki yang hebat yang masih bersendiri. Sebab mereka merasakan hidupnya sempurna. Bukan hanya dengan adanya pasangan. Tapi kehidupan yang sempurna itu apabila adanya Allah dalam hati. Sebab ramai orang ada pasangan tapi dalam hati tak ada Allah. Allah bagi anak, dalam hati tak ada Allah. Allah bagi harta, dalam hati tak ada Allah. Itu hidup yang sangat cacat. Itu hidup yang sangat cacat, yang tak sempurna. Tapi ada orang, dia tak ada tu, dia tak ada ni, mak ayah meninggal. Ada seorang anak muda ni kata, Ustazah, saya tak ada siapa-siapa Ustazah. Saya anak yatim piatu. Subhanallah. Saya tak ada mak ayah. Saya tak ada siapa-siapa Ustazah. Kalau ada orang sedih, tak jumpa mak ayah, saya tak ada peluang pun nak kenal. Mak saya meninggal masa kecil, ayah sekian-sekian. Subhanallah, saya tanya apa kebahagiaan yang kamu boleh. Sekarang pun saya tak kahwin lagi. Mak ayah tak ada, pasangan tak ada. Saya kadang-kadang rasa lonely sangat. Lepas tu saya tanya, apakah erti bahagia? Kamu bahagia dengan apa? Ustazah, Allah yang membahagiakan saya. Allah berikan saya mudah bahagia dengan banyak perkara. Walaupun mungkin bagi setengah orang, makan tu tak bahagia. Saya bahagia dengan apa yang saya makan. Saya bahagia dengan kawan-kawan.
Saya bahagia dengan masa saya yang saya ada masa yang banyak untuk baca Quran. Saya tidur, saya boleh buat apa yang sunnah-sunnah Nabi yang mungkin ibu-ibu tak boleh buat, tak sempat. Kan? Sebab keletihan. Saya pula tak menghadapi konflik rumah tangga. Saya fikir, subhanallah, sebab dalam hati kamu ada Allah. Hasbi Rabbi Jalallah, ma fi qalbi ghairullah. Kan? Cukuplah bagiku Allah, tidak ada sesuatu melainkan Allah. Maka Allah betul-betul cukup dalam hatinya. Tuan-puan sekalian. Ada orang dah ada anak ramai, tapi tak cukup. Bukan tak cukup anak. Kita kata anak tu beri bahagia, tapi anak itu menjadi sebab dia rasa macam marah, hidup hari-hari. Kau ni asyik buat aku marah. Cakap dengan anak aku engkau. Kau ni satu hari tak boleh ke buat, tak buat perangai. Dia ingat dulu sebelum ada anak, anak akan membahagikan dia. Masa kecil ya, comel, tapi anak makin besar, ada perangai dia. Akhirnya, anak tu bukan cukup. Subhanallah. Dulu rasa sebelum kahwin, seronok ada suami. Allah bagi suami. Bila bagi suami, ada konflik. Adalah benda yang tak kena. Adalah bergaduh. Adalah sedih. Adalah kecewa. Adalah geram. Subhanallah. Sebab itu akhirnya, Masya Allah, kita tak tahu Allah selamatkan kita daripada apa. Kenapa kita belum menikah? Kenapa kita belum itu? Kenapa kita belum ada anak? Kenapa sekian-sekian? Sebab apa? Kadang-kadang bila Allah berikan apa yang kita nak, kita hilang hakikat bahagia yang sedang kita nikmati. Ketenangan yang sedang kita miliki. Kelapangan yang sedang kita miliki. Kehidupan yang harmoni yang sedang kita miliki. Disebabkan apa, tuan-puan sekalian? Sesuatu yang kita nak sangat walaupun bukan mengikut syariat. Nauzubillah min zalik. Okey, ciri yang pertama menyenangkan apa bila dipandang. Kita boleh tanya suami, senang tak tengok muka saya? Agak-agak anak kita senang tak tengok muka kita? Ataupun kalau tengok muka kita, anak kita takut, anak kita macam kalau boleh tak nak jumpa, anak kita cakap pun tak nak tengok, kena bersabarlah. Yang kedua, mentaati apabila disuruh. Itu ciri wanita dambaan syurga, wanita solehah. Mentaati apabila diperintah oleh siapa. Bila dah nikah ada suami. Kalau tak nikah ada ibu ayah. Taat ibu ayah. Wanita ni Allah ciptakan dia, fitrah dia suka mentaati. Suka je kalau perlu taat-taat, dia seronok. Sebab itu berbeza lelaki. Lelaki Allah bagi fitrah suka suruh-suruh. Buatkan air, kita pun buat air. Seronok. Bila buat air je bang, air rasa macam fitrah wanita. Suka ada sifat mentaati. Dan daripada situ ada kepuasan kita bila kita mentaati. Masya Allah. Bagi yang belum berkahwin, mentaati itu kepada ibu ayah. Bagi yang dah berkahwin, mentaati itu kepada suami. Subhanallah. Dan sebagai manusia, mentaati itu apa? Taat kepada perintah Allah. Taat ni diberi ketenangan. Bila taat, tenang. Bila buat, settle. Sebab itu kalau kita tanya apa yang kita cari dalam hidup kita, kita mencari nilai sebuah ketaatan. Dan mentaati ni ada limit dia lah. Mentaati apa yang diperintah, meninggalkan apa yang dilarang. Dan selagi mana perintah suami tak bertentangan dengan syarak, maka kita boleh taat. Jangan taat membuta tuli, kita sebut kan. Lepas tu yang ketiga ciri wanita solehah dan dambaan syurga, penjaga maruah dan harta. Jaga maruah, jaga harta. Subhanallah. Jaga harta daripada pembaziran. Jaga harta daripada melakukan keburukan. Kan cari rezeki, kalau isteri cari rezeki, kalau suami, pastikan harta tersebut dikeluarkan zakat dan sebagainya. Maruah diri dijaga. Subhanallah. Berbagai lagi lah tuan-puan sekalian, sebenarnya banyak ciri-ciri wanita solehah dambaan syurga. Saya nak, sekarang masa kita pun dah habis tuan-puan sekalian, saya nak tutup dengan satu kisah. Satu kisah yang disebut dalam buku ni juga, Masya Allah, sekejap tadi saya jumpa, ada kisah. Kalau taat, ada 3 taat ya. Taat ibu ayah, taat suami, lepas tu taat kepada, yang paling utama taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam buku ni ada cerita tentang tokoh-tokoh wanita yang solehah. Antaranya Khadijah binti Khuwailid, Fatimah Az-Zahra, Ummu Sulaim binti Milhan, Sumayyah binti Khayyat. Subhanallah. Kejap, saya nak cari Al-Mar'atu As-Sauda. Saya nak baca kisah ni. Al-Mar'atu As-Sauda. Al-Mar'atu As-Sauda maksudnya wanita yang berkulit gelap. Al-Mar'atu As-Sauda. Subhanallah. Al-Mar'atu As-Sauda maksudnya wanita berkulit gelap. Wanita bukan As-Sauda ni hitam. Wanita berkulit hitam. Kita kalau sebut gelap, coklat gelap, kulit gelap, kan coklat lah, coklat gelap. Tapi bila sebut sauda, hitam.
maksudnya kulit wanita ini betul. Kita pernah tengok orang negro kan, orang Arab, Yaman dan sebagainya, yang mana hitam betul-betul. Bermaksud dia adalah wanita yang bukanlah kelebihannya, dia bukanlah wanita yang dikenali, nama dia pun tak disebutkan, nama dia pun tak ada, tapi ini dia ada daripada riwayat Bukhari dan Muslim kisah dia. Saya dah pernah cerita beberapa kali. Okey, perempuan yang disifatkan sebagai al-mar'atu sauda iaitu wanita yang berkulit hitam sebagaimana dijelaskan di dalam hadis berikut. Atha bin Abi Rabah berkata, Ibnu Abbas berkata kepada saya, maukah saya tunjukkan seorang wanita syurga kepadamu? Siapa yang kata ni? Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ni siapa? Sahabat Nabi. Dia sedang sebut pasal siapa? Seorang wanita ahli syurga, seorang wanita syurga kepadamu. Kalau hari ni, kalaulah ada orang meninggal, wanita solehah, kita kata, wanita syurga. Itu jolokan kita. Siapa kita? Siapa kita? Kan, kalau kita kata, ya Allah, aku menyaksikan dia ni orang yang baik, syurgalah bagi dia. Kata-kata kita tu, mungkin dari sudut manusia biasa yang menilai. Tapi tak ada nilai yang konkret, yang kuat. Tapi bila seorang sahabat Nabi, Anas bin Malik, yang sangat dekat dengan Rasulullah, dan dia sendiri bila menukilkan, menyebutkan sesuatu, ia bukan berdasarkan hawa nafsu. Melainkan mungkin Rasulullah sendiri pernah mengiktiraf wanita ini. Masya Allah, disebut apa? Maukah saya tunjukkan kepadamu seorang wanita syurga? Seorang wanita syurga. Saya menjawab, ya. Maka Ibnu Abbas berkata, wanita hitam ini telah datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu berkata, wanita hitam, al-mar'atu sauda. Jadi nama dia tak dinukilkan. Dia bukan wanita yang masyhur dengan ilmu ke dengan kesolehan, tetapi dia masyhur dengan gelaran wanita hitam, bukan menunjukkan bukan nak burukkan, bukan nak ejek hitam tak. Tetapi untuk diketahui ciri-cirinya. Untuk dikenali melalui cirinya. Dia adalah wanita yang berkulit hitam. Dia bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, saya menghidap sejenis penyakit sawan yang menyebabkan aurat saya sering terbuka. Doakanlah kesembuhan untuk saya, ya Rasulullah. Lantas Rasulullah berkata kepadanya, sekiranya kamu redha, maka bersabarlah dan pasti kamu akan masuk ke syurga. Dan jika kamu tidak berdaya, maka saya akan meminta kepada Allah agar menyembuhkan penyakitmu itu. Lantas wanita itu menjawab, saya akan terus bersabar. Seraya berkata, tetapi aurat saya akan terdedah kerananya. Maka mintalah kepada Allah agar aurat saya sentiasa terpelihara. Maka Rasulullah pun mendoakannya. Masya Allah. Tuan-puan dan puan sekalian, al-mar'atu sauda, wanita berkulit hitam ini, tuan-puan dan puan Allah sekalian, mempunyai sifat, dan wanita ini disebut sebagai wanita syurga. Sikap dia apa, tuan-puan sekalian? Iaitu sangat menjaga auratnya, sehingga kan dia bertemu dengan Rasulullah apabila dia sakit, iaitu sakit. Kemudian bila dia minta, ya Rasulullah, sesungguhnya aku ini sakit, tolong doakan supaya aku sembuh. Kemudian Rasulullah pun menjawab, sehingga kamu redha, maka sabarlah, kamu pasti akan masuk syurga. Kamu akan masuk syurga. Dan jika kamu rasa tak berdaya dengan sakit tersebut, maka saya akan meminta kepada Allah agar menyembuhkan penyakitmu itu. Lantas wanita tu menjawab, saya akan terus bersabar. Maksudnya, ya Rasulullah, tak perlu doa sembuh. Tak apa, saya terus sabar. Tak apa, sakit tak apa. Sebab nak pilih sabar walaupun sakit, tapi pilih sabar. Tapi wanita solehah, wanita syurga ini, dia sebenarnya sedang bimbangkan tentang auratnya terbuka. Dia berkata, ya Rasulullah, tetapi aurat saya akan terdedah kerananya. Kerana sakit, bila datang sawan tu, aurat akan terdedah. Maka mintalah kepada Allah agar aurat saya sentiasa terpelihara. Maka Rasulullah pun mendoakannya. Tuan-puan sekalian, apa ciri yang ada pada wanita ini sehingga disebut wanita syurga? Saya tak ada jaminan syurga, tuan-puan sekalian. Tak ada wanita hari ini yang hidup, yang mati macam mana bagus pun, macam mana mulia pun hidup di dunianya hari ini, yang kita tahu dia wanita solehah, tak pernah gini-gini. Kita tak ada jaminan nak kata itu wanita syurga. Tapi bila disebut oleh sahabat Nabi yang terdekat, yang telah disebut oleh hadis Nabi, Nabi sendiri berkata, kalau kamu sabar, kamu redha, maka kamu akan masuk syurga. Yang dijamin syurga seperti ini jaminan Rasulullah, ini jaminan sahabat. Maka wanita ini memang wajar dicontohi oleh kita. Dan ada dua sifat dominan pada wanita ini. Pertama, dia sangat sabar dan redha dengan ujian sakit dia. Ujian sakit tu bukan sekali-sekala, mungkin datang kerap. Yang kedua, betapa dia prihatin sangat dengan aurat dia. Padahalnya kalau orang sakit yang menyebabkan hilang akal, sebab apa?
Sawan ni hilang akal, bukan gila. Dia hilang akal sekejap. Masa Sawan datang, dia tak sedar apa berlaku. Kan, aurat terdedah ke, dia jatuh ke, memang tak sedar. Jadi tuan-puan sekalian, wanita ini dia bimbangkan aurat dia terbuka saat dia dalam keadaan tidak sedar. Sekarang tuan-puan sekalian, kita bukan tak sedar, kita dalam keadaan sedar. Tapi masih ramai wanita tidak diuji pun sakit sebegitu. Dan sedar saja, tetapi mendedahkan aurat dengan senang hati, dengan sesuka hati, tidak kisah pun aurat terbuka dan sebagainya. Na'udzubillahi min zalik. Jadi kita, tuan-puan sekalian, sebagai kesudahan nak menjadi wanita dambaan syurga, kita kena jaga hak Allah, jaga hak mak ayah, jaga hak suami. Habis tu ustazah, hak saya, Allah akan tunaikan hak kita. Percayalah, Allah akan beri apa yang kita perlu apabila kita menunaikan kewajipan kita. Jangan bimbang. Sebab apa? Kalau selalu menuntut, itu yang jarang dapat. Tapi siapa yang banyak memberi, dia akan banyak menerima. Kemudian tuan-puan sekalian, contohilah wanita Armar'atu Sauda yang berkulit hitam ini. Seorang wanita yang sabar dan redha dengan ujian yang Allah timpakan. Dan mungkin ada banyak lagi ujian lain yang ditimpakan. Tetapi ujian sakit yang didatang jumpa Rasulullah kerana dia bimbang auratnya terbuka. Lalu Rasulullah mendoakan saat dia diuji sakit tersebut, dan kadang dia tidak sedar itu, auratnya tetap terpelihara. Allahu Akbar. Alhamdulillah, muslimin muslimat, terima kasih banyak-banyak. Moga-moga mendapat manfaat perkongsian pada hari ini. Saya pun juga mohon maaf salah dan silap, kesilapan dan kekurangan. Mudah-mudahan kita dapat sedikit ilmu untuk jadikan pengajaran, jadikan panduan untuk kita menjadi wanita dambaan syurga. Terima kasih sekali lagi kepada pihak pengajur Dewan Muslimat PAS Kawasan Tambun, Perak. Di atas pengajuan majlis ilmu yang bertajuk Wanita Dambaan Syurga, mohlah kita pergi ke FB Live mereka, support program-program mereka, kan? Mungkin kita boleh menyumbang kepada apa yang diusahakan. Terima kasih banyak kepada semua yang hadir. Terima kasih kepada Ketua Muslimat Puan Yusmaliza binti Yusof. Kita doakan semuanya sihat walafiat, terus teguh, kan? Dalam ketaatan, terus teguh dalam istiqamah, dalam melakukan kerja-kerja dakwah dan kerja amal. Terima kasih semua. Mohon maaf salah dan silap. Bertemu dalam kuliah Riyadhus Salihin pada pagi besok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan surah Wal-As. Ada yang tanya, Ustazah baca buku apa? Wanita Dambaan Syurga. Buku yang dikeluarkan oleh Inspirasi Media. Syah tolong hubungi ya. Minta unit penyidikan, hubungi Inspirasi Media. Sebenarnya dia lebih banyak kepada fiqh juga. Pasal fiqh memang sangat bagus. Kitab ni sangat bagus. Saya pun dapat hadiah. Kalau ada rezeki, kami akan jual, beli dengan kami. Nanti kita tunggukan pengumuman, insya-Allah. Terima kasih semua. Kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan surah Wal-As. Dah baca? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asri innal insana lafi khusr. Lillazina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang kata aku baca ni mesti setahun setengah habis. Ada yang tulis aku baca ni mesti setahun setengah habis. Sebenarnya saya pun tak habis-habis baca. Sebab itu kan bukan kata tak payah belilah aku anak kita esok baca, dapat pahala juga kita. Okey, kadang tu baca saya kan baca berhenti, lepas tu baca balik, tak ganjak-ganjak tu kan. Tapi konkuatnya kita ada gini, duit kita tu kita tak rasa membazir beli buku berbanding beli periuk. Bukan kata periuk tu membazir, tapi kadang tu macam itulah baju. Tapi beli buku tak pernah rasa membazir. Walaupun ustazah rasa membazir, saya beli saya tak baca, sebenarnya tak membazir. Sebab buku wakaf, buku dia jadi harta wakaf. Esok-esok mungkin anak kita tak baca, dia wakaf lah ke madrasah ke apa ke. Jadi tak membazir beli buku. Alhamdulillah. Assalamualaikum.